استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa bihi nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tinggi, semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita bersama, terutamanya atas nikmat iman dan Islam. Kerana dengan nikmat itulah kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Maka alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di dalam ataupun di atas jalan yang benar, dan insya-Allah dengan agama inilah kita akan memperoleh kejayaan dan keselamatan di dalam hidup dunia dan juga di hari akhirat. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab kita La Ilaha Illallah Manhaj Hidup Muslim. Kita masih bincang dalam bab yang ke-13 dalam tajuk rupa bangsa Muslim dan akidahnya, di mana di dalam apa yang telah kita bincang sebelum ini, bahawa bagaimana Islam ini telah datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kuasa Allah itu sebagai kuasa yang tunggal, tempat manusia mencedok dan mendapatkan nilai-nilai dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sebagaimana hakikatnya tuan-tuan, kita ini, wujud kita dan hidup kita itu sendiri adalah berpunca daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang mentakdirkan kita ini wujud. Allah lah yang mencipta kita. Segala-galanya adalah daripada Allah, dan kelak tuan-tuan, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut bahawa di sana disebut banyaklah bahawa hanya di sana hanya ada satu tali
yang menghubungkan kita dengan Allah, iaitulah tali akidah iman ini ataupun tali Islam inilah. Jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah, tidak ada jalan lain melainkan jalan Islam ini sahajalah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Inilah jalan Islam ini, kata Allah, adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah bahawa dinyatakan juga bahawa hanya ada satu sahaja sistem dan peraturan, iaitulah sistem dan peraturan Islam untuk kita. Hanya ada satu syariat, iaitulah syariat dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu kebenaran, iaitulah kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemuncaknya disebut kepada kita yang terakhirnya bagaimana bahawa keluarga yang hakiki bagi setiap Muslim itu bukanlah ayah ibunya, saudara maranya, isteri atau suaminya, kaum kerabat atau suku sakatnya, selama tidak terikat oleh tali tunggal yang suci itu, iaitulah tali tauhid dan akidah keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Apabila tali itu sudah terikat, maka barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan. Ini yang disebut di dalam kandungan ajaran Islam yang kita pegang, ya. Bahawa bahkan hubungan kita, ya, dengan ahli keluarga kita itu akan diiktiraf setelah mana kita dan mereka ini adalah satu akidah. Barulah bernilai hubungan darah itu, hubungan kekeluargaan itu. Kalau tidak, tuan-tuan, hubungan itu tidak ada nilainya. Bukan bermakna Islam tidak, ataupun Islam menghalang kita. Ini contohnya, mungkin ada seorang tu dia masuk Islam, mak ayah dia masih belum Islam. Islam tidak menghalang seorang anak ni berbuat baik kepada mak ayah dia yang masih kafir. Tetapi hubungan mereka itu terhad, tuan-tuan, terhad. Tidak seperti mana hubungan yang adalah antara kita ni dengan ahli keluarga kita yang beriman. Baik. Jadi semuanya itu adalah dapat, maknanya akan terbentuk, dapat diikat. Dasarnya ialah iaitulah akidah keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Lalu diceritakan kepada kita yang pada kali yang lepas, ya, tentang kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah, tentang bahawa kisah yang berlaku antara Abdullah bin Ubay, anak lelaki kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kita tahulah dia adalah kepala munafik di Madinah. Kepala munafik di Madinah. Dia menunjukkan iman dia, menunjukkan keislamannya di depan Nabi dan di depan orang Islam yang ada, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan kekufuran dia. Kalau kita baca dalam awal surah Al-Baqarah tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita mula-mula tentang orang-orang yang beriman. Ayat 1 hingga 5 tu tentang orang-orang yang beriman. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sehinggalah beberapa ayat tentang orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang di sana ada di kalangan manusia ni, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di kalangan manusia ni golongan yang ketiga, itulah golongan munafik. Yang golongan ada di kalangan manusia, kata Allah, yang berkata
kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka ni konon-kononnya mereka menipu daya, menipu daya Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Sebenarnya mereka ni menipu diri mereka sendiri, yakni tipu daya mereka itu akan menimpa diri mereka sendiri, yakni mereka beroleh laknat daripada Allah dan kemurkaan serta ancaman azab di hari akhirat kelak. Ini Abdullah bin Ubay, kita tahulah kisah dia adalah seorang kepala munafik, tapi anaknya yang juga bernama Abdullah ni beriman. Ya, dia adalah seorang sahabat yang benar imannya. Sehinggalah dalam satu peperangan yang berlaku, iaitulah di dalam peperangan melawan ataupun memerangi Bani Mustaliq, Bani Mustaliq, di mana diceritakan bahawa Abdullah bin Ubay ni dia telah berkata kepada sesama golongan munafik dan kepada orang-orang Islam yang ada, bahawa setelah pulang daripada peperangan ini, dia menyatakan nescaya orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah. Ya, yang dia maksudkan orang yang mulia ini dialah orang Madinah lah, yang seumpama mereka ini akan menghalau orang-orang yang hina ni, iaitu yang dimaksudkan Rasulullah dan para sahabat dari kalangan muhajirin. Itu yang dia sebut. Dia telah menunjukkan kita kata penyakit yang ada dalam hati dia. Jadi diceritakan, ni sambungan kisah dulu saya baca. Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq, dan Abdullah bin Ubay ada di dalam rombongan itu, bila tiba di Madinah, maka Sayyidina Abdullah, yakni anak kepada Abdullah bin Ubay tadi yang bernama Abdullah, jadi dipanggil dengan Sayyidina Abdullah, pergi menanti ketibaan ayahnya tiba. Dia pergi nanti dekat pintu masuk ke kota Madinah. Maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya. Dia pergi cari jumpa ayah dia, pegang pedang, menghunus pedang. Dia pergi cari ayah dia dan dia bertanya dengan nada yang keras, ya, betulkah ayah telah berkata, seandainya kami selamat pulang ke Madinah, nescaya orang-orang mulia dan kuat akan menghalau keluar orang-orang yang hina dan lemah dari Madinah ini. Demi Allah, sekarang ini ayah pasti akan tahu sama ada kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah. Demi Allah, kota Madinah tidak akan melindungi ayah. Kini ayah seorang pendatang haram di sini, kecuali dengan izin Allah dan Rasulnya. Tanpa kebenaran Rasulullah, ayah tidak akan dapat masuk kota Madinah. Tengok, dia pergi halang ayah dia sendiri, ya, kerana perkataan ayahnya itu telah menunjukkan bahawa dia ni ada perasaan yang keji, mempunyai suatu perasaan yang buruk kepada Nabi dan kepada para sahabat. Jadi dia pergi tahan ayah dia. Kalau kita lihat tu, maknanya dia bercakap agak kasar dan dia menghalang ayahnya daripada masuk ke Madinah, kecuali dia kata jika Rasulullah mengizinkan ayahnya masuk. Kalau tidak, dia tidak akan benarkan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumah dia. Diceritakan lagi bahawa demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangka ini, Abdullah bin Ubay menjawab, aduhai keagungan keturunan Khazraj anakku. Dia kata ni, anak aku yang aku banggakan, keturunan Khazraj ini, sampainya hatimu menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri. Aduhai malangnya anak kandungku, menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri. Ni dia
dia rasa sedih, ya, sebab anaknya yang sekat dia, bukan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun berdatanglah ke tempat itu, bertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Sayyidina Abdullah bin Ubay pun memberitahu orang ramai akan apa yang telah berlaku, sambil menegaskan lagi, demi Allah, dia yakni ayahnya tidak dibenarkan masuk ke kota Madinah tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun pergi menghadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sampaikan kepada Abdullah, beritahu kepada Abdullah supaya dia lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya. Ya, jadi tuan-tuan, ada sebab Nabi buat begitu, ya. Nabi tidak mengambil tindakan menangkap, menghukum atau menjatuhkan hukuman bunuh kepada orang-orang munafik ni. Dia ada sebab, sebab-sebab dari sudut politik dan seumpamanya. Antaranya dikupas oleh ulama-ulama sirah, bahawa Islam tu baru sahaja bertapak di Madinah. Islam baru bertapak di Madinah. Dan Nabi tidak mahu nanti orang akan berkata bahawa Muhammad ini membunuh sahabatnya sendiri ataupun menghukum sahabatnya sendiri. Kerana orang munafik ini adalah orang yang menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka tidak menzahirkan. Dia tidak mahu timbul fitnah yang lebih besar, maka Nabi melepaskan orang-orang munafik ini. Sebab ada juga, ramai juga di kalangan orang-orang munafik ini akhirnya mereka insaf dan mereka benar imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik, jadi dia kata Nabi beritahu supaya sampaikan kepada Abdullah, lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya. Setelah menerima arahan Rasulullah itu, barulah Sayyidina Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. Ada orang yang bertanya kepada beliau, yakni kepada Sayyidina Abdullah tadi, mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Tadi kamulah yang halang, sekat, ni kamu benarkan pula, kenapa? Beliau menjawab, saya patuh kepada arahan Allah dan Rasulnya. Nak ceritanya inilah bagaimana tak seorang mukmin yang benar, yang didahulukan daripada segala-galanya adalah Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perintah, suatu arahan, maka arahan itulah yang dipatuhi dan ditaati, walaupun ianya melibatkan keluarga sendiri, ayahnya sendiri. Baik. Seterusnya pengarang menyatakan bila sahaja tali akidah telah terbuhul, yakni telah terikat, maka seluruh orang beriman itu menjadi bersaudara, walaupun mereka tidak dipertalikan, tidak diikatkan, tidak dihubungkan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau keturunan darah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya bahawasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi tuan-tuan, ini ya, ini yang kita kena fahami dan kita kena hayati. Cuma zaman kita ni sekarang tuan-tuan, ya, oleh kerana setelah mana dunia Islam sendiri telah dijajah oleh macam-macam penjajah, ya, sama ada dunia Islam, bumi umat Islam yang berada di timur atau di barat lah, negara Arab baik, Afrika baik, bahkan di Asia Tenggara, termasuklah negara kita ni, negara-negara yang pernah diperintah oleh Islam, yang pernah didaulatkan di dalamnya hukum syariah Islam, telah dijajah oleh penjajah, sama ada Inggerisnya, Belandanya dan seumpamanya. Maka penjajah-penjajah barat ini
mereka telah melaksanakan dasar pecah dan perintah tak? Ya, mereka pecah-pecahkan negara orang Islam ni. Semenanjung tanah Arab ni kalau kita tengok, dulunya kalau kita tengok disebut semenanjung tanah Arab, negara-negara Syam. Akhirnya negara Arab sendiri telah terpecah kepada berapa banyak buah negara tak? Banyak buah negara. Negara Saudinya, Mesirnya, Jordannya, Syrianya, Yamannya tak? UAE, entah apa lagi tuan-tuan tak? Negara, macam-macam negara. Dan kita sendiri pun dipecah-pecahkan, dan kita telah dipecahkan dan telah diasingkan menurut sempadan negara masing-masing pula. Walaupun sama-sama bangsa Arab, mereka kata ni orang Saudi, ini orang Yaman, ni orang Jordan, ni orang Mesir. Ya, jadi masing-masing ni ada warga negara pula. Sehinggalah kita lihat kadang-kadang persaudaraan Islam itu, perasaan bahawa kita ini bersaudara dengan sesama saudara kita yang Islam ini, dia semakin terhakis. Dia semakin terhakis, terbatas. Ya, memanglah kita kata setiap negara tu dia ada undang-undang. Dia ada undang-undang dia begitu dan beginilah. Tetapi tuan-tuan, dari satu sudut kita juga perlu melihat bahawa kita ini umat Islam adalah bersaudara. Kalau ada umat Islam yang contohnya yang terpaksa tak melarikan diri daripada negara mereka kerana mereka ini dizalimi, kalau mereka duduk negara mereka, mereka akan dibunuh, dibuat zalim dan seumpamanya, macam yang berlaku di mana dulu, yang berlaku pada orang Islam di Bosnia, ada di Myanmar yang dekat kita ni, yang ni lah, di Burma, Arakan. Jadi ramai juga yang lari ke negara kita ini. Maka satu sudut, dari sudut persaudaraan Islam itu, maka kita wajib sebenarnya membantu mereka. Wajib membantu mereka. Mereka adalah saudara kita. Tuan-tuan, kita takut nanti tak antara soalan bocor lah yang akan ditanya oleh, antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita ada bincang dalam kuliah subuh tak, bahawa soalan malaikat Munkar dan Nakir ni, ada riwayat sebut bahawa ada orang ditanya satu soalan sahaja, ada ditanya 2, 3, 4, 5 dan lebih banyak lagi. Jadi antara soalannya dia akan ditanya iaitulah, siapakah saudara-saudara kamu? Kita ni akan ditanya siapa saudara kita. Maka yang baca talqin tu ajarlah tak, tu imam yang baca talqin tu mengajarlah, saudara-saudaraku ialah mukminin dan mukminat, orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, tanpa disebut orang Malaysia ke, orang Perak ke, orang Hilir Perak ke, orang Teluk Intan ke, tidak. Tapi seluruh orang Islam ini apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Dan inilah yang telah diasaskan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah, bila Nabi berhijrah bersama para sahabat. Bukan pelarian ni, berhijrah tuan-tuan, daripada Mekah pergi ke Madinah. Bagaimana orang-orang Madinah telah menyambut Nabi, dan para sahabat. Mereka ini layan Nabi dan para sahabat ini seperti ahli keluarga mereka sendiri, bahkan lebih lagi. Kalau dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala cerita lah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka itu mendahulukan mereka, yakni mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri, yakni orang-orang Ansar itu khasasah, adalah orang-orang yang berhajat. Mereka ni orang susah tuan-tuan, mereka ni orang yang memerlukan. Tapi bila datang orang muhajirin, mereka mendahulukan keperluan saudara muhajirin muhajirin mereka daripada keperluan mereka sendiri. Agak-agak kita boleh buat ke tuan-tuan? Ada, kita tak boleh buat. Saya tolong jawab lah. Kita tak mampu buat. Ya. Sehingga kan Allah Ta'ala memuji sikap
golongan muhajirin dan ansar ini, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Kalau nak tengok bagaimana sifat, bagaimana akhlak, bagaimana akidah, bagaimana akhlak, bagaimana sifat orang beriman yang sebenar-benarnya, lihatlah pada akhlak, pada akidah, pada akhlak orang-orang muhajirin dan ansar. Ni ada. Baik, ini persaudaraan. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena, dan alhamdulillah satu sudut tu orang Malaysia ni memanglah alhamdulillah adalah umat Islam di Malaysia adalah, kita kata, umat Islam yang sangat suka membantu saudara-saudara mereka yang berada di luar sana lah, yang dizalimi, ditekan dan seumpamanya. Sama ada yang berada di Palestin, yang orang-orang Islam, kita kata Myanmar tu, yang lari ke sempadan lari ke sempadan Bangladesh dan seumpamanya, dibantu oleh rata-rata umat Islam, bukan setakat negara kita, bahkan daripada negara-negara umat Islam yang lain juga. Baik, tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala sini menyebut tadi, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman ni adalah bersaudara. Sehingga Nabi pun pernah sebut dalam hadis, Nabi menyatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesiapa yang tidak mengambil berat, tak ambil tahu dan tak ambil berat urusan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, maka mereka itu bukan dari kalangan mereka ini, bukan dari kalangan orang Islam. Kalau mana-mana orang Islam yang tak ambil berat, yang tak ambil tahu urusan orang Islam yang lain, mereka ini, kata Nabi, falaisa minhum, bukan dari kalangan orang Islam. Ya, kita takut kita ini terkeluar daripada golongan, daripada, kita kata, kelompok orang Islam. Disebabkan apa? Disebabkan kita ni dalam keadaan kita ni mampu membantu, mampu buat sesuatu, tapi kita tak buat. Yang tak mampu tu lain cerita lah tuan-tuan dia. Paling-paling tidak, kata ulama', paling-paling tidak kita mendoakan mereka tuan-tuan. Doa tuan-tuan tak kena bayar pun. Ke ada kena bayar? Tak kena bayar pun. Letih sangat ke doa? Tak ada. Tapi doalah, walaupun serengkas mana pun kita doakanlah lah untuk saudara-saudara kita yang berada di tempat lain yang dizalimi dan seumpamanya. Paling tidak kita doakan mereka. Baik. Kata pengarang, Allah telah menggunakan perkataan innama pada ayat tadi innamal mu'minun, perkataan innama yang memberikan pengertian bahawa persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan umat di sepanjang zaman. Ya, tak kira lah keturunan mana, generasi mana, sepanjang zaman, ya, orang beriman, ya, orang beriman itu adalah bersaudara, saudara kita, saudara kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Hashr ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni ayat yang saya baca tadi, ya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Maksudnya,
Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, iaitu orang-orang Ansar sebelum kedatangan mereka, yakni golongan Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Tengok sifat ya orang-orang Ansar ni, mereka kata Allah mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni oleh orang-orang Muhajirin, atas diri mereka sendiri sekalipun mereka di dalam kesusahan. Ya, jadi maksud ayat ni yang saya sebut tadi, bahawa mereka ini telah mendahulukan keperluan saudara Muhajirin mereka atas diri mereka sendiri sekalipun mereka itu di dalam kesusahan. Mereka juga adalah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang lebih berkeperluan, lebih berhajat. Dan sesiapa yang dipelihara dari bencana disebabkan oleh kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga bagi orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau memberikan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kata pengarang, Allah membuat perbandingan. Baik, ini ayat ya tentang golongan Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka ini telah diikat atas dengan ikatan keimanan kepada Allah, ikatan ukhuwah Islamiah. Bahkan kita pun baca tak dalam sejarah bahawa penduduk Madinah ni ada dua kabilah yang besar lah, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan beratus tahun duk perang sama mereka. Yang jadi tukang batu apinya adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ni mereka lah yang melaga-lagakan orang Arab dari kabilah Aus dan Khazraj yang duduk di Madinah ni sejak ratusan tahun. Duk perang, duk bergaduh. Kadang-kadang mereka tak tahu sebab mereka duk bergaduh sama mereka ni. Bila sebut Aus je kira nak tetak, nak tumbuk, nak sepak, nak terajang orang Khazraj. Begitulah sebaliknya. Ini yang berlaku beratus tahun. Tetapi apabila mereka ini menerima Islam, ya, dan mereka ini beriman kepada Allah dengan iman yang benar, mereka boleh melupakan ya perseteruan, permusuhan yang telah berlaku ratusan tahun antara dua kabilah ni. Ini yang berlaku tak? Hasil daripada ikatan akidah ini, iaitu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Seterusnya pengarang menyatakan lagi. Ini sebab dia bincang tentang, tuan-tuan, kalau kita tengok tajuk kita, iaitulah tentang rupa bangsa Muslim tak? Nak sebutnya bangsa kita ni adalah Muslim. Bila sebut bangsa kita adalah Muslim, tuan-tuan, tak kira lah kamu ni daripada negara mana. Sebab kita bila sebut bangsa ni, kita pun sebutlah Melayu tak, Arab. Melayu pula ada macam-macam, tuan-tuan perempuan. Ada yang Melayu lah, Melayu asli dia kata. Ada yang Jawa, ada yang Banjar, entah apa lagi, macam-macam ya. Jadi ini bangsa. Kita kadang-kadang telah dipisah-pisahkan dengan bangsa-bangsa ini. Tapi disebut oleh para ulama kepada kita, bangsa kita ini adalah Muslim, tuan-tuan. Jadi bila dia seorang Muslim, dia adalah saudara kita. Begitu. Itu yang kita nak fahami. Bila dia adalah Muslim, dia adalah saudara kita. Boleh kita sebut mudahnya, dia adalah satu bangsa dengan kita. Satu bangsa dengan kita. Tak kira lah warna kulit, bahasanya apanya, tak dikira. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah
dari kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun tuan-tuan, mereka daripada macam-macam bangsa. Bilal bin Rabah, seorang yang kulit hitam, rambut kerinting, kulit hitam tuan-tuan. Siapa lagi yang ada di kalangannya adalah daripada kalangan yang berbangsa, Allahumma salli ala Muhammad, apa sahabat-sahabat yang lain tu, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ni berbangsa Rom. Dan ada lagi lah yang berbangsa Parsinya apa semua, ya, Salman Al-Farisi yang berbangsa Parsi. Jadi sahabat-sahabat sendiri adalah dari kalangan bangsa-bangsa yang berbagai. Tapi bila mereka ini beriman, maka itulah bangsa mereka adalah Muslim. Jadi bangsa kita ini tuan-tuan adalah Muslim. Supaya apa? Kita melihat bagaimana ikatan yang mengikat kita antara kita dengan orang lain. Ikatan yang sebenar-benarnya adalah ikatan akidah iman kita kepada Allah. Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para nabi-nabi yang telah mendahului mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang zaman. Jadi pengarang dia membawa bagaimana Al-Quran sendiri membuat contoh perbandingan lah, kisah nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu di dalam, kita kata, sejarah perjuangan mereka. Ya, kita dengar kisah Nabi Nuh alaihi salam tak? Nabi Nuh ni macam mana anak dia beriman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan begitulah seterusnya. Baik, maka dia pengarang membawa ayat dalam surah Hud, kisah Nabi Nuh, ayat 45 hingga 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Yang bermaksud, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Ini kisah Nabi Nuh. Allah Ta'ala berjanji pada Nabi Nuh bahawa Allah Ta'ala akan menyelamatkan Nuh dan ahli keluarganya. Tiba-tiba ada seorang anak Nabi Nuh, saya lupa nama dia, yang tak beriman tuan-tuan, tak nak beriman. Dan bila Nabi Nuh ni ajak dia naik ke dalam bahtera, tak kala air banjir itu semakin meninggi, semakin memenuhi bumi ini, anak dia degi, tak nak masuk, tak nak naik dalam bahtera. Dia kata, kalau air naik, saya naik ke tempat lebih tinggi. Naik lagi, saya panjat bukit. Naik lagi tinggi. Akhirnya ke semua bukit-bukit yang ada tu, semuanya tenggelam dah. Tapi masa sebelum tenggelam semua ni yang tak beriman ni ditenggelamkan Allah, Nabi Nuh ni minta dengan Allah, ya Allah, ya, anakku ini adalah dari keluargaku. Sesungguhnya maknanya dia minta Allah Ta'ala menyelamatkan anak dia. Dan kata Nabi Nuh, dan engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, yakni anakmu tadi, bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Kerana kalau kita buka dalam kitab tafsir tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Nuh dalam kisah ini iaitulah orang-orang yang beriman.
Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan dengan Nabi Nuh pada waktu itu, maka mereka itu disebut termasuk di dalam ahli, yakni termasuk dalam ahli keluarga Nabi Nuh alaihi salam, yang dijanjikan Allah untuk mereka ini semuanya diselamatkan daripada tenggelam dalam banjir, dalam bah yang besar. Jadi kata Allah, sesungguhnya dia, yakni anak lelakimu itu wahai Nuh, bukanlah termasuk keluargamu, yakni yang dijanjikan akan diselamatkan, kerana perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik, sebab dia kufur, dia engkar, dia tak beriman. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Jadi Nabi Allah Ta'ala membetulkan tindakan Nabi Nuh yang meminta supaya Allah menyelamatkan anaknya yang tidak beriman. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan, kerana kalau kamu ni minta diselamatkan juga anakmu yang kafir, jadi perbuatan kamu ini termasuk perbuatan orang-orang yang jahil. Nuh berkata, bila Nabi Nuh ni sedar apa yang dia minta doa tadi adalah perkara yang salah di sisi Allah, lalu Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak memberi belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ni juga tuan-tuan menjadi dalil bahawa boleh kita ni mendoakan supaya Allah Ta'ala contohnya beri hidayah kepada seorang yang masih kafir. Tak salah, boleh doa. Ya, boleh doa. Ya Allah, berilah kebaikan padanya. Ya Allah, berilah taufik hidayahmu padanya. Beri jadilah dia seorang Islam. Boleh. Tapi setelah nyata kekufurannya, maknanya bila dah jelas dah dia memang ni kafir, contohnya dah mati dalam keadaan kafir, pada waktu itu haram bagi kita mendoakan kebaikan untuk dia. Ya Allah, ampunkan dia, contohnya masuk dalam syurga. Tak boleh dah. Dah tak boleh buat begitu. Tapi masa dia hidup, kita boleh meminta, bermohon pada Allah supaya Allah Ta'ala beri kebaikan pada dia dan beri hidayah, taufik kepada. Tapi dah mati, dah jelas kekufurannya, maka tak boleh lagi buat begitu. Sebab inilah yang dimaksudkan tak? Sebab Allah Ta'ala membetulkan Nabi Nuh supaya jangan meminta kepada Allah sesuatu yang dia tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar. Baik. Jadi kisahnya apa di sini tuan-tuan, bahawa bagaimana kita lihat anak Nabi Nuh sendiri termasuk di kalangan orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Ni anak Nabi sendiri. Oh, kalau anak kita tuan-tuan, ada kita ni yang bukan Nabi, kita bayang sendirilah. Maksudnya ini anak Nabi sendiri, oleh kerana dia tidak beriman, dia tidak termasuk dalam ahli keluarga Nabi Nuh yang dijanjikan Allah untuk diselamatkan mereka. Tapi orang yang beriman tu tak kira lah sama ada dia ni anak dia sendiri ataupun dari kalangan kaumnya yang ada di tempat dia tu. Jadi semuanya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan, nanti dia akan bawa kisah-kisah yang lain. Nanti dia akan bawa juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salam lah. Kita pun tahu kisah Nabi Ibrahim yang mana ayahnya adalah seorang pembuat berhala, tuan-tuan tak? Ya, ayahnya ni tukang buat berhala. Jadi kaumnya menyembah berhala. Yang pengukir, yang tukang buat berhalanya adalah ayahnya sendiri. Yang akhirnya kita baca kisah Nabi Ibrahim tu, akhirnya Nabi Ibrahim inilah yang telah dihukum dan dihalau keluar daripada negerinya, dan orang-orang yang kufur, yang ingkar, mereka ini adalah termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti insya-Allah kisah ni kita akan lihat ya di dalam perbincangan yang akan datang tentang Nabi Nuh ni sendiri tuan-tuan. Kalau kita lihat
nanti juga akan disebut tentang, kalau tadi tentang anak Nabi Nuh, kalau dalam surah yang lain dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala sebut juga tentang kisah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi salam. Nabi Nuh ni bukan setakat anaknya tak beriman, isterinya pun tak beriman. Nabi Lut alaihi salam, isterinya pun tidak beriman. Ketika mana dua malaikat yang datang ke mana, ke kampung Nabi Lut, datang ni untuk apa? Untuk menghukum, untuk apa dia, mendatangkan bala yang berupa kebinasaan kepada kaum Nabi Lut, yang dan mereka ni datang dalam rupa lelaki muda yang tampan. Isterinya ni lah yang pula pergi beritahu pada kaum dia, "Nun, kat rumah aku ni ada dua orang pemuda tampan baru sampai. Siapa yang teringin pergilah." Ni isteri Nabi Lut alaihissalam diceritakan begitu. Tak. Jadi Allah Taala buat contoh. Ya, akhirnya dua ni pun termasuk golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung ya perbincangan apa yang berkait dengan kita kata bagaimana asasnya adalah akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ni adalah nak bawa kita ni balik semula kepada Allah, balik semula kepada Islam. Maka insya-Allah dengan itu kita akan mendapat ya kejayaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat tu dulu untuk malam ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.